asal milik muallif. Tuan-tuan tak jumpa dengan muallif? Jumpa dengan orang yang jumpa dengan muallif, dan dia telah muqabalah kitabnya dengan kitab muallif. Supaya pastikan tak ada satu kalimat pun yang berubah, tak ada satu huruf pun yang berubah. Antakuna nuskhatul far'iyah muqabalah alal asli alladhi nusikhat anhu ala yadi alimin aminin yaqiz. Yang muqabalah pun mestilah bukan sembarang orang, akan tapi yang melakukan muqabalah itu seorang yang alim, yang kedua amin, yang ketiga yaqiz. Alim maknanya dia pandai, tahu berkenaan dengan ilmu yang dibincangkan. Bincang tentang hadis, dia alim dalam hadis. Amin, dia penuh amanah, dia tak akan tambah atau kurangkan. Dan yaqiz, dia tak lalai. Dia mesti sejak awal sama sampai akhir sama, yaqiz, tak tidur, tak lalai, tak sibuk dengan perkara yang lain. Yang keempat, isbatun nasikh wal muqabili khututahuma bidzalika 'ala nuskha. Yang keempat adalah selepas di muqabalah, maka penulis kitab tersebut dan orang yang melakukan muqabalah, yaitu muqabil, dia letak signature dia di situ. Kalau kita sekarang signature bentuk macam bunga ke apa kan, zaman dahulu bukan itu sebenarnya, tapi tulis nama awak di situ. Katabahu fulan, ditulis oleh si fulan, dimuqabalah oleh si fulan, untuk menunjukkan inilah khat saya. Orang biar kenal, inilah tulisan tangan saya. Seburuk apapun tak apa, jangan malu. Yang penting inilah tulisan saya. Besok orang tengok kitab ini, oh, ini betul lah khat si fulan nih. Khat si fulan. Imam Ibn Hajar, imam besar, tapi terkenal tulisan beliau sangat buruk. Sebab beliau nak tulis cepat. Dan tak apa, bukan masalah buruk baiknya tulisan, tapi nampak inilah tulisan si fulan, jelas. Jadi di akhir muqabalah, di akhir kita tulis balik kitab, di akhir pembacaan kitab, tulis ini telah dimuqabalah oleh si fulan, di hadapan si fulan, dihadiri oleh si fulan. Itu namanya tibaq. Nanti di akhir setiap kitab yang sahih, kalau kita pergi ke maktut, ke university, ke library dunia, masih simpan lagi khutut para ulama, manuskrip para ulama. Manuskrip yang sahih adalah manuskrip yang di hadapannya ada namanya tibaq. Tibaq adalah satu table, isinya kitab ni telah dibacakan di atas kepada si fulan dengan khat si fulan, dihadiri oleh fulan. Sebut siapa orang hadir sekarang nih. Satu persatu disebutkan namanya. Bahkan disebutkan tibaq dihadiri oleh si fulan, usianya masih 3 tahun. Usia 3 tahun ditulis. Dihadiri oleh si fulan, dia bukan sama tapi hadar. Lalu kemudian ditulis juga di akhirnya si fulan, tapi dia tertidur ketika sama. Si fulan hadir sekali kemudian pergi. Si fulan ketika dibacakan bincang-bincang. Semua direkod semua dalam majelis sama tersebut. Tujuannya apa? Biar pembaca naskah ni tahu kalau nak meriwayatkan hadis ni, meriwayatkan kitab ni, siapa yang kena diambil, yaitu si fulan. Jangan ambil daripada fulan sebab dia hadir, kadang tak hadir. Semua untuk jarah wa ta'dil gitu, teman. Nah, ini kita mesti tahu. Dan untuk meriwayatkan hadis daripada kitab, panjang cerita. Kan tapi siapa yang punya kitab, hafalannya lebih kuat berbanding orang yang riwayatnya lebih kuat berbanding orang yang hanya hafal saja. Kalau ada khilaf antara perawi meriwayatkan daripada hafalan dengan perawi yang meriwayatkan daripada kitab, yang dimenangkan adalah yang meriwayatkan daripada kitab. Sahibu kitab awsaq, yang punya kitab lebih kuat berbanding orang yang meriwayatkan daripada hafalan. Sampai kita habis berapa? Satu, okey. Boleh? Furu'un fi dhabti. Waqad takallama al-Imam Abu Bakr al-Khatib ala ahkam tafsiliyah fi tahammuli fi abwab muta'addidah. Ia tafsirun lima dzakara min sifati man yulzam qubulu khabarihi wa tatimmatun lima yata'allaqu bidzalika wa bidhabti. وهذه الفروع هي صحة سماع الصغير وبيان ضابط السن الذي يصح فيه سماعه وتحمله
وهو بلوغه مرحلة التمييز دون تقيد بسن معين على المعتمد عند المحدثين. وسماع من كان ينسخ وقت القراءة إذا كان ضابطا لما يسمع لا يخفى عليه. من سمع حديثا فخفي عليه في وقت السماع حرف منه فتثبت حرف منه فتثبت من زميله جاز له ذلك. استفهام الكلمة والشيء من غير راوي كالمستملي ونحوه. الذمي أو المشرك يسمع الحديث يجوز أن يرويه إذا أسلم. وهذا الذي ذكروه يتصل بصفة الضبط اتصالا وثيقا لأنه من أحكام تحمل الحديث وتلقيه. وإذا لم يصح تحمل الحديث ويسلم تلقي الراوي له فلا يصح ضبطه إياه. وقد ذكر العلماء هذه الفروع مسائل في كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه، واستمروا على ذلك حتى جاء بعض الكاتبين العصريين وأغفل موضوع سماع الحديث وتحمله، وكأنه ظن هذه الأحكام تاريخية لا حاجة لها الآن. لكن صنيع الإمام الخطيب والمتقدمين يلفت النظر إلى فائدة مهمة جدا، هي صلة هذه الأمور بالجرح والتعديل، لأن لها علاقة وثيقة بشريطة الضبط الذي هو أحد ركني الثقة بالراوي وبلوغه درجة الاحتجاج برواياته. وبهذا جاء البحث بتفسير الضبط وفيا كاملا. Apabila kita telah bincang tentang dhabt dan kita sudah tahu berkenaan dengan apa itu dhabt, lalu pembagian menjadi dhabtus sadr dan dhabtul kitab, ada beberapa perkara yang menjadi perbahasan furu' berkenaan dengan perkara ini. Yang pertama adalah sah atau tak sama'us saghir. Sama artinya adalah hadir dalam majlis sama'. Lalu kalau dia kita hukumkan sah sama'nya, maknanya kita boleh sahkan riwayatnya, betul tak? Tapi kalau kita katakan sama'nya tak sah, maka riwayatnya pun kita tak sahihkan. Soalan, adakah sama'us saghir sah atau tak? Budak masih kecil hadir, kita bawa ke dalam majlis ilmu, masih 3-4 tahun, lalu dihadirkan dalam majlis Sahih Bukhari misalkan, pembacaan Sahih Bukhari. Kalau kita hukumkan sah, maknanya nanti kalau dia besar, dia boleh berkata saya punya isnad Sahih Bukhari dan dari Syekh Fulan. Soalannya, budak kecil ni dia hadir sama pun tidur, hadir sama pun dia main-main, ya tak? Tapi ini adalah amalan ulama ahli hadis selepas zaman mutaakhirin, tuan-tuan. Zaman dahulu sama saghir jarang berlaku sebab ahli hadis mutaqaddimin mereka menggalakkan belajar hadis adalah selepas mereka seorang pelajar menguasai pelbagai ilmu-ilmu, hafal Quran, faraid dan lain-lain. Semua sudah tahu baru belajar hadis usia 20 tahunan. Tapi mutaakhirin mereka tengok macam isnad sudah menjadi tujuannya adalah hanya untuk menjaga barakah kan, untuk dapat berkat silsilah isnad. Isnad bukan lagi untuk menentukan sahih dhaifnya hadis, tapi untuk dapatkan keberkatan untuk hadir dalam majlis pembacaan hadis. Justru mereka membawa anak-anak dalam majlis sama hadis. Soalannya adalah hadis sama saghir macam ni, yang kecil ni kita sahihkan ke tak sahihkan? Dan kebanyakan ahli hadis mengatakan wa hadhil furu' hiya sihhatu sama'is saghir, sah sama daripada budak kecil. Tapi kebanyakan para ulama tak menyebutnya sebagai sama, tapi sebagai hudur. Nanti dalam majlis tersebut dikatakan waqad sami'a min fulan min sami'a qira'ah Sahih Bukhari min fulan hadir. Yang dewasa-dewasa kita sebut sami'a. Tapi yang kecil kita katakan wa hadara fulan, yang masih usia masih 3 atau 4 tahun. Jadi dalam tibak nanti, kalau lagi ingat tibak tu ya, dia biasanya tibak sama ada di
cover buku ataupun di akhir buku atau di akhir setiap sama juzuk. Kalau tuan-tuan masih ada kesempatan nanti untuk mengkaji makhtutat atau manuskrip, mesti kaji tibak itu terlebih dahulu sebelum kita kaji konten. Tengok ni khat siapa, majlis siapa, siapa yang hadir dalam majlis tersebut. Kalau penulis kitab tersebut, penulisnya sendiri, ini darjatnya paling tinggi. Tapi bukan penulis kitab tersebut, tapi ditulis dan dinasakh oleh seorang ulama besar, imam. Macam ini Sahih Bukhari dengan khat Imam Ibnu Hajar, tinggi nilainya. Ibnu Hajar, siapa tak kenal? Nah, kita mesti tahu tibak tersebut kita kaji, dan dalam tibak itu akan disebutkan sama si fulan, 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 dan hadara fulan. Nah, ini hadar maknanya adalah orang tersebut hadir dalam usia masih kecil. Kira bukan sama lagi. Walaupun disahihkan tak riwayatnya, tetap disahihkan. Wa bayanu dhabit as-sin alladhi yasihhu fihi sama'uhu wa tahammuluhu wa huwa bulughuhu marhalat at-tamyiz. Para ulama mengatakan penjelasan usia yang kita katakan sah samaknya minimal adalah dia sampai marhalah tamyiz, usia mumayyiz. Duna taqyidin bisinin muayyan alal mu'tamad indal muhaddisin. Kita tak sebut usia 3 ke 5 ke 6 ke, tak sebut saja. Kalau dia sudah mumayyiz, maknanya sah sama dia. Sah sama dia. Imam Bukhari buat satu bab kan dalam Sahih Bukhari yang menceritakan hadis Mahmud Ibn Rabi' yang usianya 5 tahun. Dia ceritakan baginda Nabi SAW berwudu lalu sembur dia, majja fi wajhihi, disembur dalam mukanya, dan usia 5 tahun menunjukkan bahawa usia 5 tahun boleh tahammulnya diterima, disahihkan oleh muhaddisin. Yang berikutnya adalah sama man kana yansakhu waqtal qiraah, juga sah sama orang yang menasah ketika qiraah. Guru bacakan, dia sibuk menulis kitab lain, itu namanya yansakh waqtal qiraah. Kita tengah sama kitab Sahih Bukhari, dia kebetulan part time sebagai warraq. Part time sebagai warraq. Maknanya adalah tugasan dia adalah menulis, menyalin kitab for living. Saya menulis kitab untuk saya jual untuk orang lain, ya kan? Jadi saya ambil masa sekarang, guru baca Sahih Bukhari, pada masa yang sama saya pun menulis kitab tentang usul fiqh untuk dijual untuk orang lain. Itu namanya yang sah waqtal qiraah. Sah ke tak sah? Kita katakan mesti fokus kan, harusnya muqabalah dengan fokus. Sah iza kana dhabitan lima yasma' la yakhfa alaih. Syaratnya dia dhabit dengan apa yang dia dengar dan dia tidak yakhfa alaih, tak ada satu kalimat pun yang hilang daripada pendengarannya. Ini sukar. Orang yang boleh membagi dua konsentrasi untuk dua fokus kan, dengar juga pada masa yang sama tulis juga. Tapi kita biasa kan, saya yakin orang Malaysia kita driving sambil texting pun mana WhatsApp sambil Facebook driving, itu udah biasa kita. Jadi udah bagi dua fokus. Saya rasa kita semua sah samanya ketika yang sah indal qiraah. Ini berlaku kepada Imam Al-Bukhari. Beliau pernah mendengar hadis, hadir dalam majlis sama, masih dalam pelajar lagi, lalu pada masa yang sama beliau menulis kitab yang lain. Satu hari teman-temannya tengok macam orang ni macam tak betul aja belajar hadis, dengar sama tapi menulis kitab yang lain. 3 hari, 4 hari, sampai 1 minggu. Akhirnya apabila ditegur, katakan, Bukhari, awak gimana ni, sama awak tak sah lah, sebab guru tengah baca, awak menulis tempat lain. Kata Imam Bukhari, saya tak macam sama awak. Saya tak fokus pun boleh hafal. Gimana kalau fokus? Dia katakan, okey, coba awak nak tahu hadis pertama kan, majlis pertama guru telah membaca berapa puluh hadis, saya akan sebutkan semua hadis dari pertama sampai akhir. Hari kedua guru kita baca hadis pertama sampai akhir disebutkan oleh Imam Bukhari sampai 7 hari berikutnya. Tengok, sama saya tak macam sama awak. Kalau kita semua taklah boleh macam gitu, tapi Imam Bukhari orang yang boleh
punya hafalan yang kuat, sekali sama 2 perkara dia boleh buat, maknanya dibenarkan. Kalau tak, mesti 1 saja. Ini yang normal, mesti 1 saja. Sama, tak boleh dia nasakh. Sama, tak boleh dia melakukan kerja yang lain. Man sami'a hadithan fa khafiya alaihi fi waqti sama'i harfun minhu fatathabbata min zamilihi jaza lahu dzalik. Kalau kita mendengar sama hadis, lalu di tengah-tengah sama kita, tadi Syekh cakap apa? Tak dengar aku. Itu namanya khafiya alaihi harfun minhu. Ada berapa kalimat yang saya tak dengar. Sebab jangan bayangkan kita majlis sama dengan Syekh ini macam sekarang. Ada mikrofon, ada screen, ada lagi PowerPoint. Zaman dulu tak ada. Dan yang hadir bukan berpuluh-puluh, tapi beribu-ribu. Majlis hadis yang dibuat oleh Imam Abu Bakar Ibn Abi Syaibah di Kufah dihadiri oleh belasan ribu orang di majlis Rasafah di Iraq. Ratusan ribu orang. Yang hadir majlis sama Ahmad bin Hanbal ribuan orang. Gimana kita nak dengar? Tak ada mikrofon. Teknologinya ada. Itu namanya teknologi istimla. Mustamli, tahu teman-teman. Istimla adalah Syekh baca, nanti ada orang sampaikan, namanya istimla. Dia akan Syekh cakap apa, dia akan sampaikan kepada orang lain dengan suara kuat. Sampai ujung sana ada lagi mustamli yang lain. Ujung sana ada mustamli yang lain, sehingga bersahut-sahutan. Tuan-tuan, jadi Syekh baca, dia akan ada orang sampaikan. Macam kita di Masjidil Haram masih sekarang kan, imam cakap Allahu Akbar, ada orang lagi Allahu Akbar, gitu kan. Itu zaman dahulu, sebab ramai orang tak ada mikrofon. Tapi zaman sekarang sudah ada mikrofon pun masih ada orang yang imlakan. Ada orang namanya sampaikan lagi. Untuk jagalah tradisi yang ada pada zaman dahulu. Dulu disampaikan, sampaikan lagi. Dan kadang-kadang kita faham, kadang-kadang tak faham. Untuk orang yang fokus, dia akan boleh dengar. Ada yang mungkin, apa tadi dia cakap? Aku tak dengar. Tanya teman.